Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada anda di mana sahaja berada. Terima kasih terus setia bersama-sama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, untuk ruangan eksklusif di Nasional FM tengah hari ini, kita bersama-sama dengan tetamu di Konti, Puan Khazanah Ibrahim. Assalamualaikum, selamat datang ke Nasional FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Nadia. Ya, dan untuk eksklusif di Nasional FM juga boleh anda saksikan secara langsung di FB Live kami, Nasional FM, sentiasa di hati ya. Okey, dan untuk makluman kita bersama juga, Puan Khazanah Ibrahim ini merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Tanah Jabatan Pertanian Malaysia ya. Ya, betul. Okey, dan ini kali pertama datang ke Nasional FM. Ya, begitulah. Kali pertama untuk bersiaran langsung. Kecil molek manis je orangnya. Okey, dan kita nak bercakap mengenai hari ini mengurangkan kos sara hidup melalui penambahbaikan rantaian bekalan agro makanan ya. Baik, mungkin nak tanya jugalah kepada Puan Khazanah, antara program dan juga inisiatif yang telah dirancang oleh Jabatan Pertanian bagi membantu rakyat dalam mengurangkan kos sara hidup. Silakan. Okey, terima kasih DJ Nadia. Pertama sekalinya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Nasional FM atas jemputan kepada pihak Jabatan Pertanian bagi membincangkan bagaimana Jabatan Pertanian boleh membantu golongan sasar dari dalam mengurangkan kos sara hidup ya. Kalau ikutkan kalau bercerita mengenai kos sebenarnya DJ kalau ikutkan kalau dulu saya nak cerita firstnya dari segi peningkatan kos. Kalau dulu dengan RM50, betul, kita boleh bawa barang dengan I think 2-3 beg lah. 2-3 beg plastik beg tu kita boleh bawa balik rumah. Kalau juga satu troli tu penuh. Satu troli tu penuh dengan RM50. Mungkin masa tu kita pun masih kecil-kecil kan. Sekali ikutkan sekarang ni RM50, satu plastik beg pun tak penuh. Itu dari segi kos sekarang dan sebelum ni. Ya, beberapa barang je kita dapat kan. Betul. Okey, dan yang pertamanya kalau ikutkan bukan setakat negara kita saja yang mengalami kenaikan harga dan sebagainya, termasuk sebenarnya satu dunia mengalami kenaikan kos, peningkatan kos. Sebenarnya semua menghadapi masalah yang sama. Betul. Dan ditambah pula dengan krisis energi, krisis tenaga. Contohnya bahan mentah lah, especiallynya dari segi gas petroleum dan juga sumber-sumber asli yang meningkat. Itu sebenarnya punca utama bagi kenaikan kos semasa lah. Dan kalau saya ceritakan dari segi saya relatekan ataupun saya kaitkan dengan pertanian, of course yang sudah tentunya kalau ikutkan yang antaranya lah perang antara Rusia dan Ukraine tu juga salah satu punca kepada peningkatan. Saya fokus ni, lebih fokus ialah peningkatan kepada harga baja lah. Dan lain-lainnya banyak lagi krisis dunia yang kita tengok memang sebetulnya terus menyumbang kepada peningkatan kos tersebut ya, DJ ya. Dan satu lagi pun kalau kita tengok buat masa sekarang lah, kita punya currency kalau nak compare tu makin lemah lah hari ke hari. Dan walau bagaimanapun kita harapkan maybe satu masa nanti kita punya currency akan stabil balik lah seperti dulu. Dan saya rasa saya nak tekankan di sini, saya ambil kesempatan ya DJ Nadia ya. Di kesempatan saya ni saya nak ceritakan yang pentingnya peranan kita Jabatan Pertanian lah. Sebab itu tujuan utama saya berada di sini. Mungkin ada yang belum mungkin tahu Jabatan Pertanian tapi tak jelas tentang peranan, fungsi kita sebenarnya. Fungsi kita yang paling pentingnya adalah dari segi sudah tentunya khidmat pengembangan melalui pembangunan teknologi, berteraskan amalan pertanian baik dan sebagainya. Itu yang utama. Dan seterusnya juga kita memang bertanggungjawab untuk kita bantu, untuk kita bimbing usahawan menjadi seorang usahawan yang lebih progresif, supaya dari segi peningkatan hasil tanaman, dari segi peningkatan produktiviti melalui bermacam-macam program sebenarnya yang Jabatan Pertanian. Kejap lagi saya akan cerita apa program yang di bawah rancangan Malaysia, especially yang sekarang ni lah bawah rancangan Malaysia ke-12 lah. Dan satu lagi kadang-kadang tu kita terlepas pandang adalah juga kita sentiasa melindungi tanaman makanan kita ke tanaman industri kita yang di bawah Jabatan Pertanian ni daripada ancaman perosak dan penyakit. That's why kita ada satu bahagian perkhidmatan biosekuriti tumbuhan. Memang tugas utama dia. Kita tak nak kadang-kadang tu macam-macam yang kita wujudkan tanaman ataupun bahan daripada luar negara, kita kena tengok dulu, kita kena check supaya tak ada merebakkan
kemerebakkan penyakit dan sebagainya. Itu antara fungsi dan peranan kita lah. Semua tu sebenarnya tujuan kita tak lain tak bukan adalah untuk kita nak pastikan makanan yang kita keluarkan mencukupi. Itu memang penting, mencukupi, berkualiti dan selamat dimakan. DJ Nadia Ya. Saya juga dimaklumkan bahawa satu sistem juga telah diperkenalkan oleh Jabatan Pertanian, di mana sistem ini memberi banyak kebaikan juga. Contohnya bagi mengatasi isu lambakan dan juga perancangan projek penanaman. Mungkin Puan boleh terangkan ya tentang sistem geotanaman yang telah diperkenalkan oleh Jabatan Pertanian bagi kegunaan semua golongan sasar dalam industri pertanian. Okey, kalau dari segi sistem geotanaman ni sebenarnya sistem geotanaman ni awalnya kita ni macam contohlah di Jabatan Pertanian ni kita ada satu bahagian yang memang dia bertanggungjawab untuk keluarkan peta-peta. Banyak peta-peta yang kita keluarkan, dan memang kalau dari segi jabatan agensi memang dia perlukan kita punya peta-peta lah untuk tujuan semua sekali sebenarnya, sebab kita ada beberapa jenis peta yang digunakan oleh contohnya untuk perancangan keseluruhan pembangunan negara. Contohnya macam Plan Malaysia. Plan Malaysia pun dia ada sistem dia sendiri, tapi dari segi kita panggil land use, peta land use tu digunakan oleh semua jabatan dengan agensi. Saya cerita background dulu sebelum saya masuk ke sistem tu sendiri. So itu adalah sistem geotanaman tu sebenarnya asalnya kita memang ada sediakan peta land use ataupun peta guna tanah. Peta ni sebenarnya dia mengandungi dia panggil cover crop yang atas muka bumi. Dia panggil cover crop lah. Macam kita boleh nampak kat situ dia tanam kelapa sawit, kat situ kawasan pertanian, kat situ sekolah, kat situ kawasan perumahan. Ada boleh nampak yang peta yang kita sediakan sebab kita pakai image satellite. Okey, so daripada peta situlah kita develop sistem geotanaman tu yang asalnya untuk memudahkan jual beli peta dalam sistem. Tapi selepas sistem tapi peta kita tu yang kita keluarkan adalah dia panggil peta terhad. Peta terhad maksudnya peta tu kena dapat tapisan daripada pihak-pihak berkuasa dululah. Jupalah under BGSP yang tu, dan daripada situ untuk memudahkan supaya pengguna boleh mendapatkan peta tu untuk digunakan dalam planning dia orang lah sebenarnya, macam JPS, universiti, student, memang diperlukan peta-peta kita tu lah. Jadinya bila kita dah ada, dia panggil peta kita tu, kita buat dia based on spatial data. Spatial data peta tu maksudnya dalam tu dia ada maklumat yang detail dalam tu. Jadinya kita relate bila kita ada maklumat semua tu, dia macam yang peta kita ni actually dia panggil English boleh kan, near real time data. Tapi yang ni kita kata near real time data. So bila dah ada peta, kita berfikir pada masa tu kita start, sebenarnya idea tu datang 2020. Kita kata daripada mantan kita punya ketua pengarah pertanian lah pada masa itu. Kita kata why not, dia kata you masukkan sekali maklumat petani supaya petani kita boleh nampak lot maklumat petani kat mana, berapa luas dia tanam. Daripada situ kita boleh plan kegiatan pertanian tu, dan kita boleh tahu bendi nak keluar 2 bulan lagi bendi keluar berapa. So masa tu kita boleh plan dekat mana nak tanam, cukup ke tak cukup bekalan. Dia berkait dengan isu bekalan penawaran cukup ke tak cukup pada masa itulah. Jadinya kita masa tu COVID, jadinya 2021 kita develop that system. 2022 kita start jalan. Kita start macam just running slowly lah that system. Dan 2023 tu kita adakan majlis macam jelajah lah satu Malaysia untuk kenalkan sistem kita. Pada tak silap saya 2 Julai kot kita adakan perasmian tentang sistem tu pada masa itu dengan Menteri Pertanian pada masa itulah. Julai 2022. Yes. Okay. Then sekarang ni sistem ni, saya straight to the system ni apa dalam sistem kita ni, sebab tadi tu just background sistem ni apa. Sebenarnya sistem kita ni adalah satu sistem yang dia berkonsepkan web based. Maksudnya dia boleh masuk melalui komputer ataupun boleh juga melalui telefon. Memang ada apps lah dalam telefon tu. So sistem kita tu spatial data yang macam saya cerita tadi lah, dia based on spatial data. Dekat situ ada maklumat lot, maklumat sempadan semua ada. Okey, dalam tu kita ada modul petani, modul pemborong,
modul kedai baja kedai racun, modul yang player-player ataupun pemain-pemain industri asas tani pun ada dalam tu. Jadinya kalau sistem ni semua itu, sistem ni kena diisi oleh petani sebenarnya. Petani yang kena mengisi ataupun usahawan tani yang kena mengisi. Sebenarnya kita dalam proses ni kita banyak jumpa usahawan tani, memang diorang cakap, puan, di sistem is very good. Dia kata bagus sistem ni kalau ikutkan lah. Kalau menurut kata, especially kita punya usahawan tani yang belia-belia kan, dia orang macam happy lah dengan sistem ni. Bila mudah. kita kenalkan, mudah. Sebabnya dalam tu, bila katalah petani tu masuk, saya bagi contoh, saya straight, saya direct to the point supaya pendengar-pendengar nasional FM boleh faham. Kalau tak faham tak apa, boleh come to us, kita anytime kita boleh bantu you all. Kita benda ni kita nak direct usahawan yang isi ataupun golongan sasar kita isi. Ini bukan setakat di bawah Jabatan Pertanian ke, bukan. Memang kita develop sistem ni untuk kita buat database satu Malaysia sebenarnya. Buat masa ni kita fokus dekat Semenanjung, dan later adalah proses-proses dia untuk ke Sabah dengan Sarawak lah. Okay, so sekarang sistem ni kalau ikutkan, kalau modul petani tu, petani masukkan ataupun kita panggil modul petani lah dalam tu kan, termasuk usahawan ke, dia masukkan dia punya ladang, maklumat ladang dia kat mana. Okey, saya kena sebut juga sistem kita ni jangan risau. Memang sistem ni bawah memang keselamatan semua, security data, security negara semua memang kita ambil kira lah. CGSO. So memang jadinya memang insya-Allah dari segi keterisian data, dari segi ni insya-Allah selamat sistem kita ni. Sebab dalam sistem ni juganya dia juga libatkan FPX, pembelian melalui FPX tu, pembayaran melalui FPX untuk pembelian peta. Okey, jadinya sistem ni kalau petani tu masukkan data, masukkan maklumat, dalam tu juga maklumat pemborong, maklumat pasaraya. Ini saya memberi penekanan sekiranya saya just menjadi Cinderella sekejap ya. Saya bayangkan Cinderella untuk sistem lah, bukan Cinderella yang cantik menarik kan, tapi untuk sistem ni berangan. Kalau sistem ni kita guna pakai ni, maksudnya semua petani masuk, semua supermarket, high market masuk, sistem kita ni boleh berjaya. Sebabnya katalah Lotus, saya bukan iklan Lotus, boleh je sebutkan contoh kan, Lotus ke Giant ke apa lagi pasar yang ada, NSK ke, katalah dia nak cari ataupun pemborong-pemborong lah, dia nak cari terung, so dia masukkan dalam sistem kita tu, terung dia type, so radius dia berapa, 30 km. Dah tahu. Okay, so dia akan keluar nama petani, Khazanah, Nadia, Ridwan, dia keluar terus nama petani. Dia keluar nama petani tu, so dia boleh tengok radius, oh terung dekat sini, oh dekat sini ada 3 ekar, oh berapa ni. So dekat situ ada nombor phone, dia boleh contact, dan dia boleh tekan ataupun dia boleh tekan Google Map terus ke ladang tersebut. That's why I kata tadi sebut tu spatial data ataupun geospatial data. Dia terlibat dengan data yang kita isi, ada maklumat log terus ke projek tersebut. Itu kelebihan sistem ni sebenarnya. Itulah sistem yang dibangunkan, sistem geotanaman yang dikenalkan oleh Jabatan Pertanian. Baik, Puan, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama-sama dengan Puan Khazanah dalam eksklusif di Nasional FM.
Masih lagi bersama-sama Nadia dalam ruangan eksklusif di Nasional FM bersama-sama dengan tetamu di Konti, Puan Khazanah Ibrahim, Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Tanah Jabatan Pertanian Malaysia. Dan hari ini kita bercakap mengenai mengurangkan kos sara hidup melalui penambahbaikan rantaian agro makanan, ya, rangkaian bekalan agro makanan, ya. Okey, tadi kita bercakap mengenai sistem geotanaman, ya. Okey, bila bercakap lebih lanjut mengenai sistem geotanaman yang dibangun oleh Jabatan Pertanian ini, apakah tindakan semasa dan tindakan yang akan datang dalam memastikan pengisian maklumat dapat dilaksanakan oleh golongan sasar supaya sistem ini dapat terus relevan? Okey, Nadia ya, dan juga para pendengar Nasional FM. Okey, ikutkan since kita satunya hari tu kita buat program jelajah lah, kita nak kenalkan kita punya sistem. Dalam masa yang sama kita open table lah, kita galakkan, kita buat majlis penemusuhan ataupun dipanggil program jelajah tu, kita panggil semua petani, kita tolong isikan semua maklumat. Dia orang just bagi kita sebab kita nak supaya petani tu sedar dan tahu macam mana nak isi, sebab actually dia very simple sebenarnya, that information ataupun maklumat yang kita perlukan. Dan yang mana sistem selama ni kita ada pakai sistem Agris Geoportal tu. Agris Geoportal tu kita ambil data-data maklumat sebab kita memang nak benda tu cepat, dan maklumat yang kita dah ada dalam Agris Geoportal tu kita masukkan ke dalam sistem tersebut. Kita buat macam bukan hyperlink, dia panggil migrasi data. Kita migrate data daripada Agris Geoportal ke situ. Itu antara kerja-kerja yang kita buat, dan kita kembangkan juga pada masa ini. Sekarang ni kita di bawah arahan KSU KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, memang diarahkan untuk kita kembangkan kepada semua agensi di bawah KPKM. Dan sehingga kini kita dah libatkan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, MADA, KADA dan juga Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia lah. Kita libatkan dia orang untuk supaya semua pendaftaran petani ataupun golongan sasar tu pakaikan sistem tersebut. Dia punya tujuan adalah tak lain dan tak bukan adalah untuk kita nak pastikan kita boleh hasilkan satu ataupun hasil, atau kita boleh bangunkan satu pangkalan data ataupun kita panggil big data lah. Big data geospatial inventory tanaman makanan negara bersepadu. Itu tujuan kita. Dan dalam masa yang sama kita juga masih lagi macam Jabatan Pertanian Negeri, LPP Negeri, diorang pun mengadakan gerak kerja untuk memastikan semua petani-petani memasukkan data-data supaya sistem kita ni boleh diguna pakai. Ya Nadia, ya. Jadi bagaimana untuk mengakses ke sistem ini bagi petani-petani ataupun usahawan lah? Okey, untuk semua para pendengar, tuan-tuan boleh akses melalui www.geotanaman.doa.gov.my. geotanaman.doa.gov.my. DOA, Department of Agriculture. DOA, Department of Agriculture, government.my. geotanaman.doa.gov.my. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh berhubung dengan Jabatan Pertanian yang berhampiran, ataupun terus boleh direct kepada kita lah, saya ataupun saya punya tim lah, Khazanah Ibrahim ataupun saya punya tim di Putrajaya lah. InsyaAllah. Baik, jadi untuk kata orang tu bila bercakap mengenai memastikan rantaian bekalan agro makanan ni berterusan, mungkin ada pesanan ringkas Puan kepada para pendengar dan juga usahawan tani sendirilah dalam menjayakan sistem yang dibangunkan ini. Terima kasih DJ Nadia sekali lagi atas jemputan ni. Saya sebenarnya sangat-sangat teruja sebenarnya kan, sebab sistem ni kalau semua kita guna pakai, insya-Allah memang sistem ni kita boleh bantu banyak. Kita boleh bantu satu dari segi lambakan, satu dari segi kita boleh plan pengeluaran kita. Kita tak nak ada lambakan sebenarnya, sebab kadang-kadang kita tak ada satu kaedah yang kita boleh tahu satu Malaysia ni pada satu masa, katalah you tanam bendi sekarang, so dalam masa 60 hari akan datang, di mana yang boleh keluarkan bendi tu, banyak mana. So kita macam yang saya cakap tadi tu, kaitkan dengan kita punya
penawaran, permintaan. So itu yang saya kata, kalau semua boleh isi, hypermarket, pemborong semua boleh isi, kedai-kedai racun, baja semua isi, kedai baja racun tu setakat ni pun dah ada banyak lah. Saya rasa dah 300 lebih yang masuk dalam sistem. Jadinya saya ingin menyeru kepada semua industri player ataupun pemain industri dalam pertanian ni supaya mendaftarlah dengan sistem geotanaman. Sebab kalau tanpa tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemain industri ni, sistem kita tak akan ke mana. Sistem kita akan menjadi, saya tak nak sebutlah kan, tapi akan menjadi gajah putih kalau tidak dengan bantuan tuan-tuan dan puan-puan pada pendengar sekalian. Kena pelibatan semua pihak lah ya dalam menjayakan sistem ni, supaya dalam untuk kita pastikan perancangan berjaya, sistem berjaya dan semua orang mendapat kelebihan daripada sistem yang dibangunkan, mendapat manfaat. Betul. Baik, terima kasih kepada Puan Khazanah Ibrahim atas penerangan itu tadi. Semoga lebih ramai lagi usahawan-usahawan tani kita yang akan mengambil bahagian dan akan terus berjaya dan mendapat manfaat daripada sistem ini. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita bersua lagi. Assalamualaikum.